Hujung minggu lepas kita dikejutkan dengan pembunuhan 8 anggota dan pegawai polis di Sabah. Mereka dibunuh dengan kejam dan ganas. Penceroboh atau pengganas ini tidak langsung berhati perut. Semalam, polis Diraja Malaysia dan Angkatan Tentera Malaysia tidak ada pilihan lain kecuali menyerang pengganas itu. Operasi yang diberi nama Ops Daulat masih berterusan. Malam ini, soal jawab mengundang Menteri Luar, Datuk Seri Anifah Aman, untuk memberi perspektif terhadap apa yang berlaku di Lahad Datu dan Semporna. Selamat datang ke rancangan soal jawab, YB. Terima kasih. Saya nak mulakan sesi kita dengan bertanya sebagai orang Sabah dan sebagai Menteri Kabinet, apa komen YB tentang apa yang berlaku di Lahad Datu dan Semporna itu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih pada TV3 dan juga penerbit program Soal Jawab kerana telah mengundang saya untuk mengambil bahagian dalam program ini. Dan sebelum mengulas lanjut mengenai tajuk perbincangan kita pada kali ini, saya ingin mengambil kesempatan sekali lagi untuk menyampaikan ucapan takziah kepada 8 orang pegawai dan anggota keselamatan kita, di mana 2 telah terkorban di Lahad Datu pada 1 bulan Mac 2013 dan 6 lagi yang terkorban di Semporna pada 2 bulan Mac 2013. Mereka telah gugur ketika mempertahankan kedaulatan dan keutuhan wilayah negara kita dan atas serangan kumpulan pengganas yang bersenjata yang menggelar diri mereka tentera Diraja Kesultanan Sulu. Jasa dan pengorbanan pegawai dan anggota keselamatan kita amat besar sekali dan saya mendoakan semoga Allah SWT memberkati jasa dan pengorbanan mereka dan semoga roh mereka dicuci rahmat. Satu tentang perasaan saya tentang apa yang berlaku baru-baru ini. Saya amat sedih dan duka cita dan terkilan sangat bahawa apa yang berlaku adalah luar dugaan kita. Dan saya berasal dari Sabah dan tidak pernah terlintas bahawa ianya akan berlaku. Tapi walau bagaimanapun, ini kita harus menerima hakikat bahawa ianya telah berlaku dan yang penting sekali ialah cara macam mana kita menghadapi krisis yang kita hadapi pada masa kini. Dan sebenarnya sebab-sebab kenapa pencerobohan ini berlaku dan saya dalam beberapa siri mesyuarat antarabangsa dan ASEAN tentang tuntutan, saya cerita pasal tuntutan dulu Datuk, bahawa Malaysia tidak pernah mengiktiraf sebarang tuntutan oleh mana-mana pihak sekalipun. Dan saya sering mengatakan bahawa tuntutan terhadap negeri Sabah is non-negotiable. Tak boleh dibawa dalam meja perundingan. Ya? Dan oleh kerana Sabah adalah di dalam Malaysia yang telah pun diiktirafkan oleh bangsa-bangsa bersatu dan oleh itu tidak ada soal tentang tuntutan pihak-pihak manapun. Dan apa yang menyedihkan bahawa saya telah pun difahamkan bahawa kumpulan ini yang menggelar mereka Kesultanan Sulu ingin menuntut bahawa Sabah ini adalah kepunyaan mereka. Dan saya ingin sedikit sebanyak cerita sedikit sejarah latar belakang ini tentang tuntutan mereka dan tentang pembayaran yang mereka kata pembayaran itu adalah satu-satunya bukti bahawa ini mereka mempunyai hak untuk menuntut. Sebenarnya pembayaran cessation money itu adalah bayaran penyerahan dan bukan rental ataupun sewa. Dan pembayaran cessation money juga adalah berdasarkan kepada perjanjian 1878 yang telah di antara Sultan Sulu dan Baron D. Overbeck dan Alfred Dent daripada Serikat Borneo Utara British. Dan perjanjian tersebut pada 1878 telah pun menggariskan bahawa Sultan Sulu menyerahkan wilayah Borneo Utara itu selama-lamanya. Selama-lamanya dan waris Sultan Sulu berhak menerima bayaran tahunan sebanyak 5,300 peso Meksiko. Dan ini yang telah pun
telah pun dia dalam perjanjian itu. Jadi oleh itu ada di antara pihak-pihak mengatakan bahawa bayaran kita itu ialah penyewaan, sewa. Dan sebenarnya ini adalah orang kata pembayaran cessation, penyerahan kepada Serikat Bumi Utara British itu. Jadi perkara ini memang sudah lapuk dan saya juga tertanya-tanya dan berbincang dengan Menteri Setiausaha Luar Negara Filipina bahawa apa sebab utama yang pada masa kini kenapa now? Why now? Dia Setiausaha Luar ataupun dalam istilah kita Menteri Luar, dia datang ke Kuala Lumpur dan berjumpa dengan YB bukan? Baru-baru ni. Baru-baru ni, ya. Jadi itu yang antara lain itu yang dibincang. Ya, kita berbincang oleh kerana satu daripadanya kita terkilan. Kita terkilan itulah masa yang telah pun dilakukan, sedangkan tuntutan ini saya katakan sudah lapuk, sudah lama. Dan di dalam mana-mana perbincangan pun ianya tidak wujud, tidak timbul. Dan oleh kerana yang saya katakan awal-awal tadi is not negotiable. Dan mereka menghormati pendirian kita. Tapi ini Setiausaha Luar Negeri Filipina juga kan dia kata terkilan juga. Kenapa now? Sedangkan Malaysia kita akan menghadapi pilihan raya dan di Filipina juga akan menghadapi pilihan raya. Adakah kemungkinan bahawa ada pihak-pihak yang tertentu mengambil kesempatan dalam kita akan menghadapi pilihan raya? Dan ada juga laporan Reuters yang dikaitkan bahawa ada pihak tertentu ada pihak yang tertentu yang menjemput mereka datang ke Sabah. Tapi walau bagaimanapun kita tumpukan perbincangan kita terhadap mencari penyelesaian. Dan saya terangkan dengan jelasnya bahawa tidak ada kompromi tentang kedaulatan negara kita dan tidak ada kompromi tentang keutuhan wilayah kita dan juga maruah kita. Datuk, saya tanya Ustaz sekarang. Bila Datuk sebut tadi bahawa tuntutan itu telah lapuk, tidak ada kes lagi lah. Jadi tidak salah kalau kita mengiktiraf ataupun menyebut bahawa mereka yang masuk itu sebenarnya pengganas ataupun teroris. Bagaimana Datuk melihat itu? Ya, bukan saja pencerobohan yang mereka lakukan secara bersenjata. Tapi istilah teroris ni mereka kerana kelakuan yang telah pun mereka lakukan. Dan yang amat menyedihkan itu di mana pegawai dan pasukan keselamatan kita yang telah pun ditangkap dan didera dengan sekejam-kejamnya. Dan ini adalah satu perilaku teroris. Terrorist Act. Jadi itu yang saya labelkan bahawa mereka ini adalah teroris oleh kerana tidak menghormati hak asasi kemanusiaan dan yang lain-lain perkara. Jadi kalaulah mereka menghormati bahawa pihak tahanan itu secara ialah ini bukan peperangan tetapi secara ini prinsip kemanusiaan, ianya tidak seharusnya berlaku. Dan kita kesal bahawa dan kita sedih dan bahawa ianya berlaku. Dan oleh itu saya telah pun menyarankan pada Setiausaha Luar Negeri Filipina bahawa biarpun kita akan teruskan perbincangan mencari satu penyelesaian yang terbaik mungkin, tetapi ianya sudah orang kata minta rasa rakyat Malaysia ni. Dan kita telah pun berunding, kita telah pun mengemukakan bukan berunding, saya berunding dengan Menteri Luar. Dan membuat penemuan dan dialog di mana yang Muhammad Datuk Seri Najib mengutamakan ini pertemuan dan dialog kesederhanaan di antara negara Islam. Dan maka oleh itu apa yang berlaku saya katakan tidak boleh dimaafkan. Tidak boleh dimaafkan. Walau bagaimanapun saya katakan saya bersetuju juga dengan ini Setiausaha Luar Negeri Filipina bahawa kita akan teruskan. Kita akan teruskan perundingan di antara saya dengan beliau supaya mencari satu pendekatan yang tidak akan mengorbankan nyawa lebih banyak lagi. Tapi yang saya sering tegaskan bahawa ini adalah perbuatan pencerobohan pengganas teroris. Jadi Datuk, kalau kita lihat tindakan yang kita ambil semalam untuk menyerang
mereka yang masuk dan menceroboh tempat kita, itu kita lakukan sebagai jalan yang terakhir. Pasal kita sudah bercakap pada mereka, minta mereka undur ataupun serah diri, maknanya kita sudah bagi cukup ruang. Tapi dia tidak juga mengambil ruang itu, maka kita tidak ada pilihan lain, bukan? Ya. Tapi saya nak tanya, dan ramai orang mau tahu, mengapa tidak pasukan angkatan tentera yang bertindak? Kerana mereka kalau mereka melihat pengganas, mesti tentera masuk, kan? Mungkin ada yang faham, mungkin ada yang tak faham. Minta YB terangkan. Yes, sebelum saya menjawab soalan Datuk tentang mengapa polis bukan tentera, dan ingin saya, apa yang dikatakan oleh Datuk tadi memang tepat, bahawa saya telah mengadakan perbualan dan pertemuan dengan Setiausaha Luar Filipina, dan kita sudah tunda 4 kali. We have given postpone 4 kali deadline kita, semata-mata kita tidak mahu melihat pentampuran darah yang kemungkinan akan berlaku. Dan oleh itu, bahawa Yang Amat Perdana Menteri telah pun menasihatkan supaya mencari penyelesaian, dan juga sama juga pendirian dengan Presiden Aquino, yang supaya menyuruh rakyat Filipina ini menyerah diri dan balik ke negara mereka, dan supaya tidak ada sesuatu yang berlaku yang tidak diingini. Dan ada juga orang tertanya-tanya kenapa sebenarnya kita memberi masa yang begitu panjang. Tetapi oleh kerana Perdana Menteri mengetahui bahawa kalau kita tidak, orang kata, berusaha sebaik mungkin, maka apa yang berlaku telah pun berlaku. Yeah. So inilah foresightedness daripada segi kepimpinan Yang Amat Perdana Menteri kita. Jadi mengapa polis bukan tentera? Alasannya itu orang kata very simple. Sekiranya tentera digunakan terlebih dahulu, bermakna kita sudah mengisytihar perang dengan Kesultanan Sulu. Dan kita tidak mengiktiraf mereka. Kita tidak mengiktiraf mereka. Jadi ini secara tidak langsung yang apa yang Datuk katakan begitu tepat sekali, bahawa apabila kita menyerang mereka, maka secara tidak langsung kita mengiktiraf bahawa ini tuntutan itu ada asas dia. Dan juga jika ini berlaku juga, ianya akan tertaluk kepada Geneva Convention. Geneva Convention. Dan juga dari segi ini kita anggap mereka pada mulanya sebagai penjenayah. Penjenayah, dan boleh dihukum mengikut lunas undang-undang kita. Dan sekiranya juga diperlukan atau kita dua-dua pihak bersetuju proses ekstradisi, kita boleh melakukan dengan secara cepat dan lebih senang lagi. Jadi banyak lagi perkara-perkara kenapa polis dan bukan tentera. Saya cuma menerangkan yang ini perkara pokok. Perkara pokok, dan itu yang telah kenapa kita meminta supaya polis dulu menyelesaikan. Datuk, kalau dalam keadaan begini, kalau mereka sudah ditangkap, jadi mereka akan bagaimana? Mereka akan di charge di sini ataupun dihantar balik ke negara mereka untuk diambil tindakan undang-undang, atau bagaimana? Ini tertaluk pada perbincangan kita. Dan apabila Presiden Aquino mengatakan mereka supaya menyerah diri dan balik ke negara mereka, dan negara Filipina juga berjanji akan mengambil tindakan undang-undang pada mereka, tindakan undang-undang yang sewajarnya. Mengikut undang-undang mereka. Mengikut undang-undang mereka. Itu satu cara. Dan kedua cara kita ialah oleh kerana kita kata menahan. Polis kita menahan dan bukan menawan. Kalau tentera menawan, ini kita menahan, dan kita juga boleh menggunakan undang-undang kita. Jadi ini sekiranya ianya berlaku, bolehlah perundingan dijalankan di antara saya dengan Setiausaha Luar Filipina, negara Filipina, cara mana yang terbaik apabila persetujuan perundingan di antara kita di dalaman. Kalau ianya satu cara yang baik untuk kita serahkan pada negara Filipina, ataupun kita bawa ia ke hadapan mahkamah kita.